Okey, kita bersama dengan Pawi. Minta maaf, saya dapat tahu ada konflik anda dengan MPKJ pagi betul. tadi. Boleh ceritakan tak apa sebenarnya berlaku? Dia sebenarnya pagi tadi saya lalu kat sini. Lepas tu saya tengok penguatkuasa MPKJ datang. Yang saya tengok sekarang ni yang penjaga-penjaga kecil ni semua dia bagi notis. Tapi yang di belakang ni saya tengok kenapa tak ni. Sedangkan yang belakang ni kita dah tahu dah. Dah tentu-tentulah saya pun tak tahulah. Saya dapat tahu lesen dia store. Tapi tak tahu dia jadi kilang besi lah. Sepatutnya dia tak boleh lah macam ni. Kan macam double standard. Sedangkan yang penjaga yang tepi jalan ni pun ada lesen. Ada juga yang ada lesen pun dia bagi notis juga. Ini dirampas. Ni pagi tadi dia rampas pagi tadi. Pagi tadi. Tengah hari bang. Tengah hari. Pagi tadi dia rampas tonggas dengan kemah. Okey. Berapa sangat tu dia orang ni tapi tak adil lah macam tu kan. Baik dia cek yang besar ni. Lagi satu warga asing banyak. Jadi boleh tengoklah balik diorang ni macam mana boleh lepas lesen store boleh jadi kilang besi pula. Okey, katanya ada kelibat anggota penguatkuasa MPKJ keluar masuk di premis yang disebutkan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penduduk sini lah, yang penduduk sini. Penduduk Quebec ni hanya depan saja. Okay, apa yang saya tahu, alamat tempatnya. saya G6, rumah kedai. Apa yang saya tahu dah berapa tahun dah, ini bukan baru ni benda ni dah berlaku 6-7 tahun. Kalau kita tengok daripada kilang dia memang tak ada signboard. Itu ada satu kesalahan bagi saya. Memang saya tahu memang satu kesalahan. Lepas tu dia punya parking habis, dia tapau habis. Yang kedua, yang ketiga, lori kalau datang kontainer, macam mana dia boleh lepaskan satu rumah kedai, dia lepaskan menjadikan satu kilang. Kilang gunakan jentera berat jugalah. Macam mana boleh berada di sini di Taman Quebec ni yang mengganggu kehidupan orang sini, parking and dia punya pekerja pun ramai yang berwarga asing. Itu yang ini kita tengok MPKJ kalau datang dia naik atas, lepas tu dia akan keluar turun bawah, itu saja. Dia takkan buat apa-apa tindakan. Tapi kalau kita meniaga tanpa signboard di rumah kedai, kita akan disaman kerana signboard. Tak ada signboard. Sekurang-kurangnya kita ada banner satu tanpa signboard. Tapi sini kalau kita tengok dia ada 6 blok dekat sini. Yang blok dia hanya dipakai signboard lama sehingga lepas tu pakar buat grill yang tak ada kena-mengena dengan bisnes dia. Okey. Itu saja. Pawi ada nak tambah apa-apa? Itulah kalau boleh Mungkin ada anda tidak puas hati dengan kejadian pagi tadi. Memang saya sangat tak puas hati lah. Sebab saya sangat tak puas hati kenapa peniaga yang kecil-kecil ni kan dibagikan notis, kenapa tak yang sana tu, Yang besar. yang besar tu. Lepas tu tengok juga warga asing terlampau banyak ni dekat sini ni kan. Ada yang Alibaba kan ke, lesen-lesen tu semua. Patut MPKJ kena buat pemantauan sikit dekat Taman Koperasi Quebec ni. Ada ke orang mengalibaba kan lesen ni? Kalau boleh harap MPKJ ambil berat isu ni. Itu saja. Saya harap MPKJ turun padang, cakna pasal rakyat. Peniaga-peniaga kecil ni, dia kais pagi makan pagi. Bukannya dia meniaga besar-besar, pagi je dia meniaga. Janganlah nak merampas barang-barang mereka. Bagilah peluang mereka meniaga. Sekarang keadaan ekonomi yang paling kritikal sangat-sangat. Cost of living tinggi, nak beli beras paket pun mahal. Jadi tolonglah cakna, bagilah peluang mereka berniaga, bukan mereka berniaga sepanjang masa. Dan sebelum nak bagi notis tu, tengok betul-betul orang tu ada lesen ke tak, jangan pergi tampal aja. Sebab tu saya cakap. Dan juga yang mana yang Alibaba lesen ke, cakna janganlah orang-orang kat sini rakyat Malaysia IC biru. Jadi bagilah peluang pada rakyat Malaysia yang ber-IC biru warga negara Malaysia untuk berniaga. Bukan menyokong pendatang-pendatang lain yang menumpang di negara kita. Betul tak? Itu saja. Tu yang saya nak sabar tapi Kak Jan nak cakap. Itu saja. Harap MPKJ ambil tindakan lah kan? Itu yang kita nak. Satu lagi saya nak cakap pasal signboard. Saya pun peniaga. Saya pernah disaman kerana tak naik signboard. Tapi macam mana kilang yang berada di sini tanpa signboard, dan signboard dia pun macam haki-pangki je, apa saja dia buat. Itu yang membuatkan kita tak puas hati dengan Jabatan Pelesenan pihak berkuasa.
Saya harap benda ni tolonglah ambil perhatian serius. Jangan datang senyum, turun, naik, pergi OP, turun, senyum. Saya minta itu daripada MPKJ, Jabatan Perlesenan ataupun penguat kuasa. Jabatan penguat kuasa. Boleh tahu tak unit yang dimaksudkan tu ada berapa di sini? Unit dekat sini ada 6 kilang ni. Dan 6. dia mengganggu, kadang-kadang mengganggu lalu lintas ini. Sebab apa? Yang lori-lori besar masuk, contoh kontena bukan lori 3 tan. Dia sendiri pun ada lori 3 tan. Kadang-kadang kontena pun dia masuk sini. Mungkin tak selalu, sebulan sekali, tapi dia memang mengganggu. Ada pernah forklift dia melanggar kereta sahabat saya. Pernah. Forklift dia yang dibawa oleh warga asing, tak tahu ada lesen tak ada lesen, dia langgar kereta sahabat saya. Bukti yang dia buat ada lagi sampai sekarang. Dia mengancam keselamatan. Itu. Saya nak ni, haraplah MPKJ turun padang tengok tempat ni. Kalau tak orang biasa tu, ambillah orang atas-atas turun. Rasanya pihak immigration dah boleh masuk untuk kawasan ni. Sebab saya sebagai pengerusi persatuan penduduk Taman Koperasi QPEC fasa 2 ni mengalu-alu lah immigration masuk. Dah mula masuk lah bersihkan kawasan ni. Buat pembersihan lah balik. Sebab saya pun daripada segi keselamatan, sebab sekarang ni dah banyak isu lah, isu kecurian kan, isu yang dadah, pertama sekali dadah, isu kecurian. Jadi kita nak basmi lah benda-benda macam tu kalau dapat demi nak penduduk tenteram, aman kan, tak nak ada apa-apa berlaku lah di masa akan datang. Okey. Terima kasih. Daripada sana. Okey, ni pemilik gerai jual air kelapa Ya. Katanya MPKJ datang bagi amaran surat merah. Apa cerita sebenarnya? Saya pun tak tahu. Tiba-tiba dia datang, dia bagi surat merah. Lepas tu dia tanya, saya tanya kena ada apa cik? Dia kata kena keluarlah, dia kata. Kena buka lah, kena pindah, dia cakap. Kenapa nak pindah? Saya ada lesen. Baru dia tengok lesen saya. Lepas tu lesen saya lambat lah bayar, bulan 9 kan. Ini lesen nak mati, setahu saya belum. Dia 3 bulan dia kata kan. Sebab saya bayar ujung. Macam tu cerita. Tapi dia kata, yang merah ni abaikanlah kalau ada lesen, dia cakap. Tapi salah jugalah sebab tak buka, dia kata. Maksud dia kena buka. Kena buka. Mana nak buka? Saya dah pergi MPJ, tak boleh buka kan. Barang saya berat, kelapa. Tengok, saya tunjuk dengan dia. Tengok saya punya kemah saya. Semua bocor, dia kata. Berapa lama dah berniaga? 4 tahun, nak masuk 5. Sentiasa lesen hidup lah, cuma kali ni je terlewat. Tak terlewat pun. Sebab memang bulan 10 ni 25 bulan saya bayar. Okey. Tapi dia kata bulan 9 tu, 1 bulan 9 kira sampai 31. Macam gitu. Ya. Macam tu pula. Saya tak tahulah, tak faham. Tapi bulan 9 ada 30. Kan ada 31 lah. Tak tahulah saya. Dia kalau benda macam tu. Siapa yang cakap macam tu? Dekat MPPJ lah. Macam yang tadi dia tadi yang tadi tu. Dia kata lesen ni dah mati. Saya kata belum. Kalau saya lambat pun 3 bulan je. Tak, atas puan punya Tarikh lesen tu berapa? bulan? Tarikh tamat. Tarikh dia tetap 1 sampai 30. 1 kalau 31. Tapi bulan ni 30 je September. Itulah. Ni 31 lah.